Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga Awani. Kami bawakan secara langsung dari MITEC Kuala Lumpur, di mana hari ini merupakan hari terakhir bagi MIHAS 2023. Jika anda yang mungkin fikirkan, oh nak pergi MIHAS lah pada hujung minggu, tidak. Hari ini adalah hari terakhir. Jadi kena datang ke MITEC hari ini untuk mendekati dan juga melihat pelbagai produk-produk yang dipamerkan dan termasuklah apabila kita bercakap soal produk ini adalah dari segi inovasi. Bagaimana sesuatu inovasi produk itu dilakukan dan juga apa cerita-cerita inovasi yang menarik untuk kita ketengahkan. Dan sudah tentu untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan salah satu produk yang cukup menarik sekali pada hari ini adalah bersama dengan saya adalah Dr. Nur Alia Abdul Rahman yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan Fakulti Kejuruteraan UPM. Doktor, terima kasih sudah bersama dengan Astro Awani hari ini. Saya nampak ada aiskrim banyak belakang ni. Jadi ceritanya adalah berkenaan dengan aiskrim. Okey, pertama sekali mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan dengan produk aiskrim ini dan juga dalam banyak-banyak produk inovasi ni, kenapa aiskrim? Mungkin doktor boleh kongsikan ya. Ya, Assalamualaikum. Saya Dr. Nur Alia. Produk aiskrim ini adalah hasil daripada teknologi formulasi dan juga pemprosesan yang dipatenkan di bawah Universiti Putra Malaysia. So hari ini kita berada di bawah booth Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi produk ini di bawah jenama Appetite Ice Cream, di bawah Innovation Hub Putra Science Park UPM. Jadi aiskrim ini dihasilkan untuk mempunyai kandungan gula yang lebih rendah dan juga kandungan lemak yang lebih rendah. Dan aiskrim ini juga dihasilkan dari menggunakan tumbuh-tumbuhan seperti durian, nangka madu, kelapa dan sebagainya. Jadi ia adalah daripada pertanian kepada makanan. Jadi kenapa produk aiskrim? Ialah kerana ia mudah untuk sampai kepada pengguna dan dalam bentuk lebih mudah untuk dimakan dan menggembirakan. Ya, bila cakap gembira tu, everyone loves ice cream. Termasuk rakan-rakan saya di PCR tadi pun dia bagi tahu, oh sedapnya ada aiskrim kat belakang tu. Okey, cerita berkenaan dengan aiskrim ni juga doktor, mungkin dalam bentuk penambahbaikan dan juga inovasi. Dalam kita nak bincangkan berkenaan dengan inovasi ini, mungkin doktor boleh kongsikan apa bentuk penambahbaikan dan juga inovasi yang menjadikan produk aiskrim ini adalah unik lah berbanding dengan produk-produk lain di pasaran pada ketika ini. Gabungan formulasi yang sudah dioptimumkan dan juga kaedah pemprosesan adalah menjadi asas utama dalam penghasilan produk aiskrim kami. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita mempunyai aiskrim yang mempunyai kandungan gula dan lemak yang rendah dan tapi mempunyai kualiti tekstur dan kadar kecairan yang perlahan. Selain daripada itu, inovasi kajian yang sedang kita lakukan sekarang adalah untuk produk yang berasaskan tumbuhan untuk mereka yang pelanggan yang mempunyai lactose intolerance dan juga aiskrim yang tidak menggunakan gula putih untuk dan mempunyai indeks glikemik yang rendah. Sebab kalau sebelum ni pun saya ada nampak juga laporan yang menyebut ada kajian nak guna misai kucing dan sebagainya, dah ada produk misai kucing. Tapi difahamkan itu belum komersial secara besar-besaran lagi ya, belum. Okey, so mungkin doktor boleh kongsikan juga dari segi galakan lah kepada innovator. Kalau kita lihat inovasi ini pelbagai dan bukan sahaja di peringkat universiti, malah ada yang syarikat korporat, ada persendirian individu juga banyak menghasilkan inovasi-inovasi untuk menambah baik dari segi ataupun menangani isu serta permasalahan setempat dan sebagainya. Mungkin galakan kepada inovator di luar sana yang untuk menghasilkan produk yang berkualiti, menyelesaikan masalah. Doktor selaku pemain industri dan juga sebagai pensyarah juga, mungkin ada nasihat kepada mereka di luar sana ya. Inovator semestinya sudah melakukan yang terbaik dalam menghasilkan produk yang menyelesaikan masalah pengguna. Jadi galakkan saya kepada inovator adalah untuk berani keluar daripada zon selesa dan mengkomersialkan produk anda yang sudah reka supaya terus sampai kepada pengguna sasaran yang tepat dan dalam keadaan lebih baik, insyaAllah. Difahamkan juga pada ketika ini proses sedang dalam proses untuk mendapatkan persetujuan halal dan sebagainya. Mungkin doktor boleh nak share sedikit part itu? Dalam mendapatkan persetujuan halal ini, kita perlu memastikan bahan mentah yang kita gunakan mempunyai sijil halal mereka yang tersendiri dan juga premis juga mesti menepati piawaian yang ditetapkan oleh institut untuk mendapatkan halal, sijil halal ini. Halal. Dan difahamkan ada pelbagai
perisa dan juga mungkinlah sebelum kita nak berhenti rehat nanti ni, mungkin doktor nak kongsikan sedikit apa perisa-perisa yang ditawarkan dan juga yang telah yang boleh mereka di luar sana, penggemar-penggemar dessert ini, pencuci mulut ini untuk dapatkan boleh dikatakan resepi ataupun resepi tersendiri mungkin di peringkat yang dilakukan oleh pasukan doktor? Betul, ya betul. Okey, kita ada menghasilkan pelbagai jenis perisa, tapi untuk Mihas kali ini istimewa kita bawakan aiskrim berasaskan durian musangking, aiskrim berasaskan kelapa dan gula apung. So kita panggil coconut gula apung. Kita ada juga aiskrim berasaskan kopi, kita sebut latte di sini, dan juga matcha aiskrim. Selain daripada itu kita ada juga nangka madu. Kita ada vanila dan coklat seperti biasalah, dan menggunakan hasil pertanian yang juga cempedak also ada juga. Dan bercakap soal hasil pertanian ini, saya nak kongsikan juga kepada anda di luar sana, kerana sebelum ini kita pernah highlight lah isu contoh sebagai contoh daripada kelapa, contoh daripada dijual kelapa itu sahaja, tetapi ini adalah antara produk hiliran, the downstream part of the produk pertanian itu sendiri. Mungkinlah doktor boleh nak kongsi sedikit melihat kepada terutama dalam industri makanan dan juga bagaimana pentingnya untuk menilai tambah nilai sesuatu produk itu daripada harga sebuah ataupun sebiji kelapa itu. Sebaliknya ada banyak lagi produk-produk yang boleh dihasilkan. Mungkin doktor ada pandangan berkenaan dengan nak menilai tambah suatu produk ini. Ya betul. Produk hasil pertanian seperti buah-buahan contohnya seperti durian, nangka madu, kelapa, pisang, kita boleh jika ada lambakan yang kita tak dapat jual dan tak dapat digunakan, boleh untuk ditukarkan, dibuat dalam bentuk aiskrim salah satunya. Kerana bila dalam bentuk aiskrim, dia berada dalam keadaan sejuk beku. Jadi kita dapat simpan dia dalam tahan lama. Jadi dan mudah and enjoyable untuk dinikmati oleh semua. Mungkin dalam perancangan di pasukan doktor sendiri selepas ini apa perancangannya, apa yang nak disasarkan dan juga termasuk dalam bentuk pemasaran dan juga kerana kalau kita lihat pasaran di Malaysia ini agak kecil kalau kita bandingkan dengan negara jiran, sebagai contoh Indonesia, pasaran mereka besar, tapi ini adalah produk yang boleh dikatakan setiap peringkat masyarakat suka, sama ada warga emas ke, kanak-kanak ke, yang muda ke, apa memang akan suka produk-produk seperti ini, dessert pencuci mulut ini. Mungkin perancangan pasukan doktor selepas ini, Okey, bagi pasukan kami, kita akan menghasilkan produk yang sihat terutamanya, especially macam saya maklumkan tadi, berdasarkan tumbuh-tumbuhan dan juga mempunyai kandungan gula yang rendah dan tidak menggunakan langsung gula putih. Jadi kita lebih ke arah itu dan kita akan memperkenalkan lagi kepada masyarakat tentang kebaikan kita masukkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di dalam makanan untuk sebagai makanan yang berkhasiat untuk semua, insyaAllah. Kita berada di Mihas seiring dengan berlangsungnya Mihas pada kali ini. Sudah tentu kita tidak boleh lari dari topik berkenaan dengan halal. So mungkin harapan doktor untuk industri halal Malaysia, terutamanya untuk produk itu dikembangkan dan dipasarkan ke peringkat global. Ini satu usaha yang sedang giat sebenarnya dilakukan. Mungkin harapan doktor sebagai pemain industri? Okey, harapan saya untuk proses pensijilan halal ini akan menjadi semakin baik di masa akan datang dan dapat proses untuk mendapatkan pensijilan itu menjadi lebih cepat dan pantas dan dapat untuk memajukan usahawan di negara kita ini. Tambahan lagi, saya nak maklumkan di Universiti Putra Malaysia kita ada Institut Penyelidikan Produk Halal yang mana institut ini dapat membantu inovator-inovator di UPM dan juga di luar sana yang ingin mendapatkan persijilan halal. IPPH boleh membantu kita untuk tujuan tersebut. Okey, difahamkan pada ketika ini macam mana nak sebutnya, appetite ice cream. Okey, di mana orang kalau ada mereka di luar sana yang nak cuba, nak rasa ni, dekat mana mereka boleh dapatkan produk ini, doktor? Okey, untuk produk Appetite Ice Cream ini boleh dapatkan di outlet Appetite Village di Saujana Impian Kajang, Appetite Village Tropicana Aman Rimbayu dan juga Appetite Village Putrajaya Presin 15. Dan kita ada juga lah di beberapa di Faculty of Engineering, kita ada di kedai buku Jurulatera UPM. Bercakap berkenaan dengan UPM ini, difahamkan antara mereka individu-individu yang bekerja
untuk menguruskan produk ini dan juga syarikat juga adalah dalam kalangan lepasan graduan pelajar juga. Mungkin doktor boleh kongsikan kerana akhirnya mereka bukan sahaja belajar dari segi untuk inovasi menghasilkan produk, tetapi mereka juga belajar dalam bentuk keusahawanan dan sebagainya, doktor. Yes, untuk staff kita memang kita ambil daripada Fakulti Kejuruteraan sendiri. Kita ada daripada Kejuruteraan Proses dan Makanan, Kejuruteraan Kimia, dan kita juga ada pelajar internship yang nak buat internship dengan kita. Sudah beberapa tahun kita ambil daripada Kejuruteraan Proses dan Makanan, yang mana kita train mereka untuk pemprosesan aiskrim, dan juga kita ajar untuk mereka keluar dan seperti pergi event macam ni, untuk mereka belajar komunikasi dan juga keusahawanan, insyaAllah. Dan sudah tentu ini merupakan ataupun media Mihas ini merupakan salah satu medium ataupun platform untuk bukan sahaja mempromosikan produk, tetapi juga untuk melahirkan bakat-bakat dan juga meningkatkan kemahiran soft skill dan sebagainya dari segi nak jual beli, nak communication, nak persuade dan sebagainya. Seronok sekali berbual bersama dengan doktor. Terima kasih, semoga terus maju jaya dan terus menginspirasikan lebih ramai individu-individu untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih baik, terutamanya dalam kita meningkatkan kualiti makanan dan juga sektor pertanian di Malaysia. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Nur Alia Abdul Rahman, Pensyarakanan Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan Fakulti Kejuruteraan UPM, berkongsi pandangan cerita berkenaan dengan Appetit Ice Cream ini. Selepas ini baru saya nak rasa lah. Selepas ini kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada seorang lagi tetamu untuk berkongsi cerita berkenaan dengan halal. Apa ceritanya akan saya bawakan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.